berada di dalam kapal ini dan 25 daripadanya adalah rakyat Malaysia. Dan juga terdapat rakyat Indonesia dan pelbagai-bagai bangsa lagi yang kebanyakannya bekerja di Sudan mengambil peluang untuk mengerjakan haji dengan menaiki kapal ini. Dan pada hari ini kita dibawa melawat ke Pelabuhan Jeddah ini, di mana kita sendiri dapat melihat pendaratan kapal ya, dan kita dimaklumkan dalam taklimat yang dibagikan bahawa sekurang-kurangnya 5 atau 6 buah kapal tiba sehari membawa lebih kurang 70,000 jemaah haji, dan kapal-kapal ini kita difahamkan adalah dari negara-negara Afrika yang berdekatan seperti Sudan, Morocco dan sebagainya. Setiap tahun, Arab Saudi mengimport lebih 2 juta ekor kambing dari Australia untuk kegunaan jemaah melakukan ibadah kurban. Kapal yang membawa 120,000 ekor kambing dari Australia ini tiba ke Pelabuhan Islam Jeddah setelah berlayar merentas lautan lebih 17 hari, suatu jangka masa yang cukup mencabar. Namun, dengan pengurusan yang cekap termasuk pengawasan pasukan perubatan, kumpulan kambing ini tiba dengan selamat. Hartawan Arab Saudi melabur dalam syarikat-syarikat penternakan di Australia bagi menyediakan bekalan kambing untuk jemaah haji setiap tahun. Namun adalah lebih baik jika bekalan kambing ini datang dari negara-negara Islam sendiri. Bukan sahaja jemaah mendapat manfaat, tetapi juga pengusaha Islam tempatan turut mendapat keuntungan dari ibadah kurban yang dilakukan jemaah haji di tanah. Bagi jemaah haji dari Malaysia, tabung haji menyediakan perkhidmatan terbaik kepada para jemaah di Tanah Suci, termasuk kemudahan penginapan yang berhampiran dengan Masjidil Haram. Kesulitan tak ada, tapi terima kasih sebab tabung haji semua dia settlekan semua benda. Jadi semua benda macam went very smooth semua tu, so macam ya, tak ada apa kesulitan. Dari segi kemudahan, kesihatan, dari segi logistik, tabung haji telah menjadi role model kepada kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi pada tiap-tiap interview atau tiap-tiap interview dengan jemaah-jemaah di luar negara selalu mengambil contoh tabung haji sebagai reference, yang mana sebagai good pengandalian yang pengandalian jemaah yang teratur secara komplit. Kembara ke Mekah merupakan perjalanan untuk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga perjalanan membawa hati suci yang memerlukan persiapan zahir dan batin. Tabung haji merupakan agensi yang diberi amanah untuk menguruskan perpergian jemaah haji secara profesional ke Tanah Suci. Dengan cara itu, mereka dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Dan begitu juga perkhemahan-perkhemahan di Mina, pengurus-pengurus maktab kita bersama-sama Rais Maktab Muassasah berganding bahu bekerjasama bagi menentukan segala kemudahan-kemudahan asas, bilik air, makan, minum mereka sentiasa diadakan.
Dan kita pun telah bersetuju, menu-menu makan pun kita dah selesai dengan jemaah haji dengan muasasah, dan kita harap perkara ini semua dapat dibereskan, ditentukan supaya meringankan lagi dan memudahkan lagi jemaah haji semasa mereka menjalankan rukun dan wajib haji di Arafah dan juga di Muzdalifah dan seterusnya di mabit di Mina. Dalam keadaan kita menunaikan haji ni, kita lebih kepada nawaitu untuk mengerjakan ibadah haji lah. Apa saja yang kita dapat, keperluan tu semua kita kena harus reda lah. Kalau ada, kalau tak ada pun kena bersyukur jugalah. Institusi ini berjaya bergerak seiring dengan perkembangan semasa, bukan sahaja dalam menyediakan perkhidmatan terbaik kepada para jemaah, tetapi turut berjaya dalam mempertabat kedudukan ekonomi umat Islam di Malaysia. Wang yang disimpan di dalam tabung haji diuruskan secara profesional, termasuk melabur di dalam pelbagai perniagaan yang menjamin keuntungan jangka panjang kepada pendeposit. Kredibiliti tabung haji terbukti apabila ia diiktiraf sebagai sebuah organisasi pengurusan jemaah haji terbaik di dunia oleh Kerajaan Arab Saudi. Bahkan, tabung haji sentiasa menjadi rujukan negara-negara Islam serata dunia dan sering dijemput untuk berkongsi pengalaman dengan agensi pengurusan haji di negara-negara lain. Setiap tahun, lebih 26,000 jemaah dari Malaysia mendapat manfaat daripada institusi ini. Perkhidmatan yang diberikan bersesuaian dengan keperluan semasa jemaah haji di Tanah Suci. Ia termasuk penyediaan kemudahan telefon bagi memudahkan para jemaah berhubung dengan keluarga di tanah air. Kemudahan klinik di setiap maktab pula membolehkan jemaah mendapat rawatan segera jika berhadapan dengan masalah kesihatan. Selain itu, pihak Pos Malaysia turut berbakti dengan menyediakan perkhidmatan penghantaran barang-barang jemaah ke tanah air, sekaligus memudahkan urusan jemaah ketika berangkat pulang nanti. Tengok petugas-petugas tabung haji ini sangat dedikasi dan mereka ni saya percaya telah dilatih mempunyai ketahanan diri menghadapi tekanan perasaan, gangguan emosi orang ni, bermacam-macam latar belakang yang datang kan. Dan saya sangat berterima kasih kerana mereka ni sangat ambil berat dan cepat bertindak apabila kita memberitahu sesuatu. Contohnya barang kita belum sampai, kerana makanan tak selesa, dia cepat bertindak. Perkhidmatan yang diberikan oleh tabung haji memang sangat memuaskan, sama ada di Madinah ataupun di Mekah ni sendiri. Baik dari segi penginapan dan makanan. Makanan memang sedap dan banyak lagi perkhidmatan lain seperti perkhidmatan dobi, pos disediakan dan terutamanya perkhidmatan kesihatan lah. Keselesaan penginapan para jemaah menjadi keutamaan tabung haji sepanjang masa mereka di Tanah Suci. Hotel penginapan jemaah seringkali terletak di lokasi yang strategik dan tidak membebankan mereka untuk berulang-alik ke Masjidil Haram. Ketika para jemaah menjalani kehidupan harian di Mekah sambil menunggu hari wukuf, suasana di Hospital Tabung Haji Aziziyah turut berubah. Petugas hospital mula menerima pesakit yang memerlukan rawatan. Tabung haji turut memberi khidmat menguruskan 2 buah hospital dan lebih 30 buah klinik di maktab-maktab seluruh Mekah dan Madinah. Hospital ini dikendalikan kaki tangan terlatih, termasuk doktor pakar yang bertugas secara sukarela sepanjang musim haji. Perubatan yang ditempatkan oleh tabung haji di
Di dalam operasi kali ini ada seramai 256 orang yang di mana ia merangkumi semua kategori. Manakala kita mempunyai 4 orang pakar perubatan dan mempunyai lebih kurang 41 pegawai perubatan. Yang lain-lain ada lain-lain kategori. Suasana di maktab sentiasa sibuk sepanjang hari, sama ada melalui pakej haji maupun muasasah. Jemaah pasti mendapat layanan yang istimewa sepanjang berada di sini. Pelbagai kemudahan disediakan untuk keselesaan para jemaah. Ia termasuk klinik, kaunter pengeluaran wang dan kafeteria. Kita balik dekat Grace dekat kita punya depo. Tanggal 8 Zulhijjah, jemaah mula berangkat beramai-ramai ke Arafah. Umum mengetahui setiap langkah dan perjalanan di Tanah Suci pasti ada cabarannya. Setiap jemaah perlu ikhlas menunaikan kewajipan beribadah kepadanya dan yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengiringi setiap langkah dan tutur bicara sepanjang masa berada di sini. Namun, ujian di sepanjang pengembaraan rohani ini tidak boleh dijangkakan. Kerana itulah, para jemaah perlu bersedia menerima ketentuan ilahi dengan reda dan penuh kesabaran. Walau bagaimana kita merancang, ketentuan hakiki tetap milik Tuhan Yang Esa. Perjalanan yang singkat kadang-kala boleh berubah sebaliknya apabila kenderaan terperangkap di dalam kesesakan jalan raya yang teruk. Padang Arafah, jaraknya cuma 22 km dari kota Mekah. Namun, perjalanan yang biasanya hanya mengambil masa 30 minit boleh berubah menjadi 3 hingga 6 jam dan ia merupakan satu daripada cabaran yang menuntut kesabaran yang tinggi. Padang Arafah menyimpan sejarah yang sangat bernilai apabila ia menjadi saksi Allah menerima taubat hamba-Nya yang pertama. Di Jabal Rahmah, Nabi Adam dan Hawa bertemu selepas bertahun-tahun terpisah dan memohon taubat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Arafah merupakan sebuah hamparan padang pasir yang luasnya kira-kira 10.4 km persegi. Arafah, tanah halal yang terletak bersebelahan tanah haram. Arafah dan tanah haram dipisahkan oleh Wadi Uranah, iaitu tempat di mana baginda Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Arafah ketika mengerjakan Haji Wada pada tahun 10 Hijrah. Kru Panorama dapat menyaksikan sendiri persiapan yang dilakukan pihak berkuasa Arab Saudi bagi menyambut para jemaah yang berwukuf di Padang Arafah. Hospital Namela, salah sebuah hospital utama di Padang Arafah, sudah bersedia menerima tetamu Allah yang memerlukan rawatan di sini. Hospital ini dihaskan untuk beroperasi hanya pada musim haji bagi menampung keperluan jemaah yang begitu ramai. Petugas-petugas termasuk doktor pakar, jururawat dan kaki tangan hospital dipinjamkan dari hospital-hospital lain seluruh Arab Saudi.
Ini melambangkan persefahaman dan penyatuan umat Islam walau berlainan bangsa dan datang dari negara yang berbeza. Ketika jemaah haji berdebar menunggu saat berangkat ke Arafah, satu majlis perasmian petugas keselamatan sepanjang musim haji diadakan bersebelahan dengan padang Arafah. Setiap tahun, Kerajaan Arab Saudi menyediakan lebih 60,000 anggota keselamatan pelbagai peringkat bagi mengawasi dan membantu pergerakan jemaah pada musim haji. Pihak berkuasa Arab Saudi menyediakan peruntukan yang besar bagi memastikan setiap tetamu Allah yang hadir mampu menjalani ibadah haji dengan sempurna. Walau berlainan negara, kesudian mereka membantu dan mengawasi kelancaran pergerakan jemaah-jemaah haji melambangkan bahawa Islam sentiasa peka dalam menjaga sensitiviti dan kebajikan sesama umat, tidak mengenal rupa dan bangsa. Penyatuan hati seperti ini mencerminkan betapa Islam sebuah agama yang cukup indah dan suci. Begitulah saudara betapa seriusnya Kerajaan Arab Saudi untuk menghadapi Hari Wukuf 2 hari lagi. Segala kelengkapan tentera dan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang diperlukan untuk menghadapi segala kemungkinan dan keselamatan para jemaah yang akan datang ke sini. Bukan mudah mengawal pergerakan 3 juta jemaah haji secara serentak ke Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina dalam tempoh waktu yang singkat. Namun keadaan sudah jauh berubah. Kemudahan bertaraf dunia disediakan untuk memenuhi keperluan para jemaah. Kerana itu, pengawasan pergerakan jemaah haji turut dipantau oleh unit udara yang beroperasi 24 jam sehari. Tempoh untuk menunaikan wukuf amat singkat, namun ia cukup bermakna. Mintalah, bertaubatlah, pohonlah keampunan atas kesilapan dan kesalahan yang telah dilakukan, kerana ketika inilah Allah akan memakbulkan segala doa hamba-Nya. Padang Arafah dipenuhi manusia daripada pelbagai pelosok dunia. Setiap yang hadir merindui jiwa para kekasih ilahi, para wali, penguasa-penguasa yang bagaikan singa di siang hari, namun abid di malam hari. Ketika ini, setiap inci bumi Arafah dipenuhi manusia untuk menggunakan kesempatan masa yang ada bagi bermunajat, memohon doa ke hadrat ilahi dan bertaubat di atas segala kesilapan masa lalu. Menjelang maghrib, jemaah beransur-ansur berangkat meninggalkan Padang Arafah. Destinasi seterusnya ialah mabit di Muzdalifah, iaitu pada malam 10 Zulhijjah. Jaraknya hanya 7 km dari Arafah. Namun, perjalanan ke sini mungkin mengambil masa berjam-jam kerana kesesakan yang teruk akibat pergerakan serentak jutaan manusia menuju ke Muzdalifah. Baginda Rasulullah SAW mengerjakan solat maghrib dan isyak secara jamak di Muzdalifah. Disunatkan juga pada jemaah supaya berdoa, berzikir dan memperbanyakkan solat sunat. Kesempatan berada di Muzdalifah turut digunakan oleh para jemaah dengan mengutip anak-anak batu yang berada di sekitarnya. Anak-anak batu ini akan digunakan oleh para jemaah ketika menjalani ibadah melontar di jamrah nanti.
Dari awal kita nak berangkat pergi ke Arafah semua, dah diterangkan satu persatu kaedah-kaedah menjalankan tugas-tugas supaya jangan kita berlaku yang sudah-sudah orang kata kita tergopoh-gopoh. Semua dah dibagi tahu talimat-talimat tu. Jadi saya sangat bersyukurlah dapat menunaikan fardu haji di usia yang peringkat bukan dikira mulia lah, tapi pertengahan. Jadi insya-Allah saya dapat menunaikan segala dengan sempurna lah. Bagi saya dan kawan-kawan semua tak ada apa masalah lah. Soal makan, soal ibadat mudah lah di sini. Senang dan biasa seronok lah. Syukur kehadrat ilahi kerana dapat mengikut ayah dan ibu pergi ke Tanah Suci. Saya fikir bila dah besar nanti saya ingin sekali lagi menunaikan fardu haji. Okey, sekarang jemaah haji kita dari Maktab 93 mula bergerak ke Mina untuk melontar, dan mereka dibagikan kepada 3 kumpulan, iaitu 800 orang tiap-tiap satu kumpulan, dan keseluruhannya memakan masa 1,5 jam daripada mula bergerak dan balik-balik ke kemah ini. Mina, sebuah kawasan tanah haram yang terletak 7 km dari kota suci Mekah. Di sini, jemaah haji akan bermalam pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Berbeza dengan Muzdalifah, jemaah akan berkampung untuk menyempurnakan ibadah melontar di ketiga-tiga jamrah, iaitu Jamratul Kubra, Sughra dan Wusta. Jemaah bersesak-sesak di dalam khemah untuk melaksanakan ibadah bermalam di Mina. Petugas-petugas keselamatan Kerajaan Arab Saudi tetap melaksanakan tanggungjawab mengawasi pergerakan jemaah haji dari bilik gerakan menggunakan peralatan dan kemudahan ICT yang serba canggih. These are the services. حركة الحجيج فيها حركة السيارات. Di pusat inilah segala pemantauan dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi terhadap pergerakan para jemaah, dan kesemua pergerakan ini dipantau secara detail untuk memastikan para jemaah dapat mengerjakan haji dengan cara yang mudah dan selamat. Setiap tahun, kemudahan untuk memenuhi keperluan tetamu Allah yang hadir pasti dipertingkatkan, termasuk pengawasan dan pelaksanaan sistem pengurusan jemaah yang lebih tersusun. Kerajaan Arab Saudi telah membuat perubahan besar dengan membina jambatan bertingkat untuk mengawal aliran pergerakan jemaah yang bertali arus menghampiri kawasan melontar. Ini bagi mengelak kesesakan akibat pertambahan jumlah jemaah haji saban tahun. Kesesakan yang berlaku seringkali mendatangkan kecelakaan, sehingga ada sebahagian jemaah yang tidak dapat menunaikan ibadah melontar dengan sempurna. Sistem jalan bertingkat ini dikawal menggunakan lebih 60 buah kamera litar dan pergerakan dikawal dari udara menggunakan helikopter. Bahkan bentuk jamrah juga telah diperbesarkan menjadi bentuk kapal layar, lebih lebar dan selesa untuk jemaah melaksanakan ibadah tersebut. Ibadah melontar di jamrah ini mengambil iktibar dari peristiwa Nabi Ibrahim AS melontar syaitan yang cuba menghasut baginda supaya tidak meneruskan hasrat untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah haji adalah kemuncak kepada pengabdian seorang hamba kepada Khaliknya. Ia bukan dinilai pada senang atau payah, jauh atau dekat keselesaan yang diperolehi, tetapi sebaliknya bagaimana kita membawa hati dan diri kita kepada perjuangan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Waktu saya bercakap ini jam 2 pagi waktu Arab Saudi. Berhampiran dengan jamrah ini, para jemaah mengambil kesempatan untuk tidur di mana saja ada ruang, termasuk di jalan-jalan raya utama dan juga di atas bukit-bukit berhampiran. Mina dibanjiri jemaah terutama pada waktu malam, manakala pada waktu siang ramai pulang berehat di kota Mekah. Perhimpunan di Mina telah menghimpunkan para pemikir, pemimpin Islam dari pelbagai peringkat, ahli perniagaan, pendidik, pentadbir serta ahli masyarakat dari pelbagai latar belakang dalam suatu perhimpunan ummah yang luar biasa. Hakikatnya, 3 hari para jemaah berkampung di sini adalah masa untuk menjalin ukhuwah dan mengeratkan silaturahim dengan jemaah dari negara lain. Lebih 3 juta jemaah haji berkumpul di sini dan inilah masanya untuk mereka saling bertukar fikiran, berkongsi pengalaman dan menjalin penghubungan untuk masa depan ummah yang lebih gemilang. Jadi kita rasa sebagai jemaah haji, satu daripada 26,000 jemaah haji di sini, kita rasa kita berpuas hatilah daripada apa yang telah dicuba diberi oleh tabung haji kepada jemaah-jemaah kita. Saya rasa untuk tahun ini keadaan semuanya sempurnalah, bagus dan tidak berasak-asak lah maksudnya. Selesa sangat. Cara dia orang menghantar kita pergi pun selesa. Senang je, tiba sana tak payah tunggu lagi. Terus pergi melontar. 1, 2, 3, terus balik. Dah tak payah tunggu apa lagi, tak ada buang masa kan. Perhimpunan terbesar umat Islam seluruh dunia. Di sini sememangnya tidak mengenal pangkat dan status, namun hanya untuk menilai keikhlasan mereka dalam melakukan ibadat. Berada di Mina juga terasa seperti berada di sebuah pekan kecil. Ia tidak terlepas daripada aktiviti-aktiviti sampingan yang menjadikan perhimpunan jemaah di sini satu kenangan yang sukar dilupakan. Ada yang mengambil peluang untuk berniaga pelbagai barangan cenderamata kepada jemaah sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Ketika jemaah berada di Mina, ramai juga yang memilih untuk mengerjakan tahalul awal, iaitu bercukur atau menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Ia dilakukan selepas selesai ibadah melontar di Jamrah Aqabah. Kemudian, mereka boleh meneruskan perjalanan ke Mekah bagi melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i untuk menyelesaikan perjalanan haji. Laporan setiap perkembangan sepanjang musim haji disalurkan terus dari Bilik Operasi Media Kementerian Penerangan dan Kebudayaan Arab Saudi. Kru Panorama berpeluang merasai sendiri suasana di pusat ini yang sentiasa sibuk sepanjang masa bagi membolehkan berita-berita terkini disalurkan ke seluruh dunia. Mengejar haji yang mabrur bermakna membawa diri kepada Allah dan seterusnya apabila kembali ke tanah air, keberkatannya dapat dikecapi oleh masyarakat umum. Inilah yang ditunjukkan kepada kita sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari haji. Terserlah laluan luas untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Jadi, kecemerlangan ibadah haji bukan terbatas kepada individu tetapi harus merentas sempadan diri, menyemarak di dalam keluarga, masyarakat dan ummah. Inilah hikmahnya Mina. Berhari berkampung, bergembur tanah, ladang diteroka, berhujan ummah, disirami pancaran iman. Setiap tahun, lebih 200 orang pengamal media dari seluruh dunia dijemput untuk membuat liputan musim haji sebagai tetamu Kementerian Penerangan dan Kebudayaan Arab Saudi. Tak ada masalah langsung, tempat tinggal pun selesa, makan minum disediakan untuk makan sarapan tengah hari, makan malam. Lepas tu tempat solat pun ada di tingkat-tingkat.
Bawa isteri lain sikit daripada petugas lah, sebab responsibility lebih. Jadi apabila kita sampai kat sini, yang penting tu saya pastikan kita kedua-duanya kesihatan yang penting lah di sini. Makan minum tidur tidak ada masalah. Saya memang dah duga kata keadaan kat sini memang mencabar. Jadi saya dah sediakan diri saya dari segi fizikal dan mental untuk melalui lah semua dugaan yang ada ni. Dan insyaAllah dengan doa selalu saya memanjatkan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah lah setakat ni dapat kami berdua ni mengharungilah apa-apa yang ada halangan. Zaman Rasulullah, sehinggalah ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, Masjidil Haram ini tidak mempunyai dinding. Perluasan Masjidil Haram bermula pada tahun 638 Masihi oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Beliau telah membeli rumah-rumah di sekeliling Kaabah dan diruntuhkan kesemuanya bagi tujuan perluasan. Perluasan masjid diteruskan oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan pada kira-kira tahun 600 dari Saudi. Tetapi lama-kelamaan ianya menjadi hitam Masjidil Haram, dan insya-Allah ada ruang yang terluang nanti kita akan bercakap pula tentang Kaabah dan Masjidil Haram dengan lebih lanjut lagi. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tanah suci Mekah ditinggalkan untuk meneruskan kembara ke Madinah Al-Munawwarah ketika sebahagian jemaah mula bergerak pulang ke tanah air masing-masing. Bumi Madinah, bumi yang menempatkan jasad kekasih Allah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi yang menerima hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya tekanan terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Sesiapa yang tiba ke sini pasti terasa hibanya tatkala melihat Masjid Nabi, iaitu Masjid Nabawi yang terletak di tengah-tengah kota Madinah. Masjid ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, pahala mengerjakan solat dalam masjidku ini adalah 1000 kali lebih baik daripada solat di lain-lain masjid kecuali di Masjidil Haram Mekah. Secara umumnya, menziarahi Madinah hukumnya sunat, namun ia adalah sesuatu yang sangat dituntut. Ia sebagai menghormati, sebagai tanda kasih dan sayang seorang pengikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tempat-tempat yang sering diziarahi ialah Medan Uhud yang menjadi tempat pertempuran tentera Islam pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tentera Quraisy pimpinan Abu Sufyan. Kini perkembangan Madinah Al-Munawwarah bergerak setanding dengan kota-kota lain di Arab Saudi. Walaupun kesan sejarahnya semakin terhakis akibat pembangunan yang begitu pesat, namun ia tidak sedikit pun menggugat kasih dan cinta ummah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak dahulu sehingga ke hari kiamat, Masjid Nabawi merupakan tempat bersemadinya jasad mulia akan terus dikunjungi jemaah dari seluruh dunia. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melangkah datang dan pergi tanpa mengira waktu. Tujuannya satu, bagi menziarahi makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terletak di bawah kubah hijau Masjid Nabawi. Walaupun peperangan Uhud telah berlalu hampir 1425 tahun hijrah yang lalu, namun kesan dari peperangan ini tetap ada di sini, dan para jemaah haji yang datang ke Madinah tetap berkunjung ke kawasan ini untuk memperingati peperangan yang bersejarah itu. Selain Masjid Nabawi, jemaah haji yang berada di Madinah juga tidak akan melepaskan peluang menziarahi tempat-tempat bersejarah yang terdapat di sekitar Madinah Al-Munawwarah ini. Jabal Uhud, medan tempur yang banyak memberi kesedaran dan pengajaran kepada umat Islam. Kisah Uhud sudah lama berlalu, namun pengajarannya cukup besar kepada perjuangan umat Islam, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan
kepada pemimpin. Satu lagi tempat yang pasti dikunjungi oleh setiap jemaah ialah Masjid Quba, masjid pertama yang dibina ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam misi hijrahnya ke Madinah. Masjid Quba menjadi pentas sejarah tanda bermulanya zaman kegemilangan Islam selepas hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daerah Quba sejak dahulu terkenal dengan hasil pertanian, terutama kurma ajwa atau kurma Nabi yang mempunyai khasiatnya yang tersendiri, seperti sabda Nabi yang bermaksud, barang siapa yang memakan 7 biji buah kurma ajwa, nescaya akan terhindar dirinya dari sihir dan tipuan syaitan pada hari itu. Sesungguhnya perjalanan kerohanian ke Tanah Suci memberi 1000 makna kepada perjuangan jemaah haji apabila pulang ke tanah air masing-masing. Ketenteraman jiwa yang hakiki pasti diperoleh setelah berjaya melengkapkan rukun Islam yang menjadi tunjang agama Allah yang Maha Suci. Begitulah saudara keadaan para jemaah haji kita di Mekah, dan kita berharap pada tahun ini mereka lebih selesa lagi dengan adanya pengurusan daripada tabung haji yang sentiasa mengambil berat demi kesejahteraan dan keselamatan jemaah haji Malaysia. Inilah saja yang dapat kami sajikan istimewa untuk tontonan anda minggu ini. Jangan lupa temu janji kita di hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan, kerana kami akan menyajikan lebih banyak lagi segmen-segmen menarik untuk anda, peminat setia Panorama. Sebarang pendapat dan cadangan bahan sila emailkan kepada panorama@rtm.gov.my atau hubungi talian 0322887890. Untuk menonton kembali siri Panorama yang telah disiarkan sebelum ini, sila kunjungi laman web kami di www.rtm.gov.my. Sekian, terima kasih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk